Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ar-rahmatul muhdah wa ni'matul musdah. والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita pada malam yang berbahagia ini sama-sama dapat kita berkumpul untuk sebentar tadi kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita seperti biasa duduk seketika untuk mengisi ruang waktu yang ada antara maghrib dengan isyak ni, dengan kita kembali menyambung perbincangan kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam bab taat serta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita dah bincangkan berkenaan dengan perkataan Bishr Al-Hafi yang mana beliau berkata, saya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, wahai Bishr, tahukah engkau dengan apa Allah Subhanahu wa taala meninggi kamu di antara kawan-kawanmu? Maka jawab Bishr, tidak ya Rasulullah. Maka baginda bersabda, yang pertama dengan baktimu kepada orang-orang saleh. Yang kedua, nasihatmu kepada saudara-saudaramu. Dan yang ketiga, kecintaanmu kepada sahabat-sahabatmu dan pengikut sunnahku. Dan yang keempat, serta kepatuhanmu kepada sunnahku. Jadi sebelum ni kita dah terangkan yang pertama dan yang kedua, iaitu bakti kepada orang saleh dan juga nasihat. Yang mana bakti kepada para ulama, bakti kepada orang saleh ni menjadi tradisi para ulama bila mana belajar menuntut ilmu. Hadis bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim menghantarnya kepada Nabi SAW untuk berkhidmat kepada Nabi. Kerana itu tuan-tuan muslim-muslimat, bila mana kita belajar kitab fiqh ataupun hadis, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu antara watak utama ataupun antara orang yang paling banyak menerangkan tentang perlakuan-perlakuan sifat-sifat ibadat Nabi dan juga berkenaan dengan hukum hakam. Kerana dia orang yang duduk bersama dengan Nabi. Dia duduk bersama dengan Nabi, dia berkhidmat kepada Nabi. Lalu dia banyak mengetahui perihal-perihal perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Dan begitu juga bila kita melihat dalam hubungan antara Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, yang mana Imam Syafi'i ketika mana berguru dengan Imam Malik, dia ni berkhidmat, dia berkhidmat kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Dan juga nasihat, nasihat kepada saudara-saudaramu. Jadi nasihat ni juga kita dah terangkan sebelum ni, yang mana nasihat merupakan antara tiang agama, tiang agama Islam. Bila disebut, bila Nabi SAW menyebut ad-dinun nasihah, agama ni merupakan nasihat. Bukanlah bermaksud agama ni hanya semata-mata nasihat, tetapi nasihat merupakan salah satu daripada tiang agama Islam. Orang yang mencabut, orang yang tidak menghiraukan nasihat, tidak mempedulikan nasihat, sama ada dia tidak ingin memberi nasihat ataupun dia tidak mahu menerima nasihat, maka ni orang yang telah mencabut tiang agama dia sendiri. Sebab tu tuan-tuan, kita tidak melihat dalam mana-mana agama yang lebih daripada agama Islam ni dalam bab nasihat. Sebab tu bila mana Nabi SAW menyebut ad-dinun nasihah, qalu liman? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ketika mana Nabi SAW menyebut agama ini merupakan nasihat,
Maka para sahabat bertanya, qalu liman, kepada siapakah nasihat ni? Qalu lillah, qala lillah, iaitu nasihat kepada Allah. Nasihat kepada Allah maksudnya nasihat ataupun seruan supaya beriman kepada Allah. Wali kitabih, dan seruan supaya beriman kepada kitabnya. Wali rasulih, dan seruan supaya beriman kepada Rasul. Wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan juga kepada nasihat kepada masyarakat umum kaum muslimin. Jadi kerana itu tuan-tuan, muslimin muslimat, nasihat ni merupakan antara benda yang terpenting dalam agama ni. Begitu juga yang ketiga, Nabi menyebut kecintaanmu kepada sahabat-sahabatmu dan pengikut sunnahku. Jadi antara perkara yang mengangkat darjat Bishr Al-Hafi berbanding dengan teman-temannya yang lain ialah bila dia mengasihi orang-orang soleh. Jadi tuan-tuan, mengasihi orang soleh ni merupakan salah satu daripada bentuk kebaikan yang dibuat oleh seorang mukmin. Kerana orang soleh ni ialah orang yang memelihara syariat Allah Ta'ala. Maka nak mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat ni, sewajarnya kita ni mengasihi orang-orang yang memelihara syariat Allah Ta'ala. Bila mana kita mengasihi orang-orang yang memelihara syariat Allah Ta'ala, maka secara tidak langsung, sedikit demi sedikit, kita akan terikut-ikut. Kita akan terikut-ikut dengan orang yang kita kasihi. Secara mudahnya tuan-tuan, bila kita melihat, kita beri suatu gambaran yang mudah, bagaimana anak-anak muda kita hari ni bila memuja-muja artis, terutama kalau Korea lah, K-pop yang kita sebut hari ni. Maka kita melihat hari ni ramai mana anak-anak muda kita berfashion, berpakaian, buat rambut, pakai seluar, pakai baju, dia mengikut macam artis-artis K-pop. Biasalah tu, manusia dia cenderung mengikut orang yang disanjungi. Maka seharusnya pula, ataupun sayugialah sebaik-baiknya kita selaku orang beriman ni kena mengasihi orang-orang yang taat kepada Allah. Kerana selain daripada kewajaran untuk kita mengasihi orang yang taat kepada Allah, kerana kita sendiri berkehendakkan pengaruh ataupun keterikutan kita kepada orang yang mengasihi Allah Ta'ala dan mentaati Allah Ta'ala. Kita kasih kepada orang yang taat kepada Allah Ta'ala, maka kita akan cenderung untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kasih kepada orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, maka kita juga akan cenderung untuk menjadi ataupun mengikut orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan kita bimbang kalau kita sendiri menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi kerana itulah kita kena ada rasa kasih kepada orang soleh, para awliya, para ulama. Kerana inilah orang-orang yang sentiasa berusaha mendekatkan diri mereka ni kepada Allah Ta'ala. Maka dalam kita sendiri pun nak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, kita juga kena berdamping, kena mengasihi orang-orang yang mendekati, berdamping dengan Allah Ta'ala ni. Kemudian yang keempat, Nabi menyebut kepada Bishr Al-Hafi, serta kepatuhanmu kepada sunnahku. Jadi mengikut sunnah Nabi SAW ni antara yang paling besar, paling besar yang kita nak ialah untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Tuan-tuan, syafaat Nabi SAW ni tak perlu lagi kita ceritakan. Sememangnya makruf, diketahui oleh kita orang beriman, syafaat Nabi SAW ni merupakan antara asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar di hari kiamat nanti. Dan tidak ada orang yang boleh memberi syafaat yang paling utama selain daripada Nabi SAW. Yang paling utama ialah Nabi SAW. Kerana itu tuan-tuan, dalam kita nak mengharapkan syafaat-syafaat di akhirat nanti, antaranya ada 3 syafaat yang besar yang menanti kita di akhirat. Yang pertama ialah syafaat Nabi SAW. Cara nak mendapatkan syafaat Nabi ni ialah dengan kita kena beramal dengan sunnah Nabi, kena ikut apa yang Nabi ajar dan kena tinggal apa yang Nabi larang. Bukan dengan hanya semata angan-angan kita semata-mata nak dapatkan syafaat Nabi, tapi kita hidup atas dunia ni dengan mengikut perbuatan-perbuatan sunnah-sunnah musuh Nabi. Dan yang lebih teruk apabila kita sendiri tergolong di kalangan orang-orang yang mempermain-mainkan hukum hakam syariat Al-Quran dan juga daripada hadis, yang mana Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin.
apabila Rasul berkata, wahai Tuhanku, kaumku, umat aku ni telah mengambil Al-Quran ni sebagai bahan main-main, bahan sendu gurau, bahan untuk diabaikan. Maknanya perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran ni semuanya tak dipedulikan. Perintah sembahyang, perintah menutup aurat, perintah bayar zakat, perintah berpuasa dan sebagainya. Perintah-perintah yang wujud, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ni tidak diikuti. Bahkan kadang-kadang ada yang mempersenda-sendakan, ada yang mempermain-mainkan. Bila kita bertegas dengan isu aurat, kita bertegas dengan isu solat dan sebagainya, maka orang-orang ni Nabi sebut, yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran ni sebagai bahan sendu gurau, bahan untuk dimain-mainkan. Maka Allah Ta'ala menyebut, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi ni adanya musuh-musuh daripada kalangan orang-orang yang berdosa. Jadi kita kena minta sejauh-jauhnya daripada Allah Ta'ala, minta supaya kita dijauhkan daripada menjadi orang-orang yang tergolong sebagai golongan mujrimin, orang yang berdosa. Musuh daripada kalangan aduwwan minal mujrimin, musuh daripada kalangan orang yang berdosa, yang memusuhi Nabi, yang memusuhi Rasul. Tuan-tuan, musuh Rasulullah adalah musuh Allah Ta'ala. Kerana Nabi membawa panduan-panduan perintah-perintah syarak yang bukan Nabi reka sendiri, bukan Nabi cipta reka sendiri ayat Quran, cipta sendiri hukum hakam, melainkan apa yang dibawa adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad ni bercakap mengikut hawa nafsu dia, melainkan apa yang diperkatakan adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kerana itulah menjadi kewajipan bagi kita ni, kalau nak mendapat sunnah Nabi, nak mendapatkan syafaat Nabi SAW, kita kena beramal dengan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, syafaat Al-Quran. Nak mendapatkan syafaat Al-Quran ni pula kena dengan sentiasa melazimi Al-Quran. Dan tuan-tuan, kita ada tanggungjawab apabila membaca Al-Quran ni. Kita ada tanggungjawab, ada tanggungjawab terhadap Al-Quran ni. Yang pertama, membaca Al-Quran tu sendiri. Ni tanggungjawab pertama kita terhadap Al-Quran. Dan yang kedua ialah kita berusaha memahami apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran ni adalah Al-Huda, sebagai petunjuk. Bagaimana mungkin Al-Quran menjadi Al-Huda, petunjuk kepada kita, kalau kita baca pun tak faham. Jadi kerana itu telah diusahakan oleh para ulama dalam nak memahamkan Al-Quran ni kepada kita dengan terjemahannya, dengan tafsirnya. Maka amat tidak patut kalau kita menjadi orang Islam membaca Al-Quran tapi tak ambil sebarang kefahaman. Sedangkan betapa ramainya orang yang bukan Islam bila mula membaca Al-Quran, mereka bukan sekadar membaca tetapi meneliti dan memahami. Lalu akhirnya mereka ni masuk Islam. Tapi malang kita orang Islam baca Al-Quran tak faham. Maka ni suatu benda yang malang, menduka citakan. Kalau kita ni mengaku sebagai orang Islam tapi tak pernah nak berusaha memahami apa yang kita baca. Maka tanggungjawab yang kedua ialah memahami apa yang kita baca. Kemudian tanggungjawab yang ketiga terhadap Al-Quran ialah kena meneliti. Kena meneliti setiap firman Allah Ta'ala yang diperturunkan kepada kita, yang disampaikan kepada kita. Dan yang keempat, kena beramal. Beramal dengan Al-Quran tersebut. Tuan-tuan, sebagaimana bila mana disebut Al-Quran ni ialah Al-Huda, petunjuk. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan telah diturunkan padanya Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Jadi kalau ada petunjuk tapi tidak diamalkan, apa guna? Apa guna petunjuk tersebut? Begitu juga kalau kita ambil contoh sebagaimana adanya signboard, signboard di tepi-tepi jalan. Signboard tepi jalan ni tuan-tuan, tujuan ni adalah nak menunjukkan arah kepada kita ke destinasi yang kita nak tuju. Tapi kalau ada signboard tepi jalan, kita baca saja. Signboard suruh ke kanan, kita pergi ke kiri. Signboard suruh straight, kita U-turn ke belakang. Bila nak sampai kepada arah tujuan dia, maka tidak bergunalah jadinya signboard tersebut bila mana kita dah ikut panduan daripada signboard tu.
Maka sebegitulah juga Al-Quran ni. Maka Al-Quran ni adalah huda, petunjuk kepada kita. Maka nak menjadikan Al-Quran ni sebagai al-huda, benar-benar petunjuk kepada kita, maka kena laksanakan 4 perkara ni. Iaitu yang pertama, membaca Al-Quran tersebut. Yang kedua, memahami. Dan yang ketiga, meneliti. Kena teliti dengan setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Ustaz, bukan tak mau teliti Ustaz, tapi kalau nak teliti, nak baca makna tu bila nak khatam, bila nak sudah. Kita nak khatam sekali sebulan, kita nak khatam 2 kali sebulan. Tuan-tuan, bila masa Al-Quran ni dibaca untuk dikhatam. Al-Quran bukan dibaca untuk tujuannya dikhatam. Tujuan utama adalah untuk diambil perhatian, diambil manfaat, diambil sebagai petunjuk. Tuan-tuan pernah dengar tak orang yang baca buku manual kereta, dia target khatam 3-4 kali baca, tapi tak faham? Ada tak? Kita pernah jumpa tak orang gitu? Kalau kita beli kereta kan, kita beli kereta, kita beli motor ke, ataupun boleh blender pun ada kot buku manual. Tak, blender je pun, tapi ada juga buku manual. Tapi maknanya tujuan apa buku manual tu diberi, disertakan dengan pembelian tu? Tujuannya adalah untuk kita memahami kenderaan ataupun peralatan-peralatan yang kita beli, dan bagaimana cara nak menyelenggara dengan betul, supaya alatan yang kita beli, kenderaan yang kita beli tu tahan lama. Maka buku panduan tu sudah pastilah dibuat untuk kita faham. Tapi kalau kita baca saja tanpa faham, apa makna kita baca buku tu? Habis khatam 35 kali dah baca buku khatam Produk Azia ataupun apa-apa sajalah kereta yang kita beli, tapi fahamnya tidak. Dah, untuk apa kita baca kalau tak faham? Maka tu untuk kenderaan, suatu benda yang simple yang dalam hidup kita. Maka sementara Al-Quran yang merupakan buku manual dalam kehidupan kita, maka hak ni terlebih patut lagi kita kena usaha ambil faham. Kerana Al-Quran ni akan menjadi penyelamat kepada kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi sebab itulah tanggungjawab meneliti, memahami dan meneliti Al-Quran perlu kita laksanakan, kerana tujuan yang keempat, iaitu kerana kita nak beramal dengan Al-Quran tersebut. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya yaumal qiyamah fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku pada hari kiamat, maka dia akan bersama aku di syurga. Tuan-tuan, antara benda yang sepatut menjadi keinginan terbesar bagi kehidupan kita, dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, ialah di akhirat nanti kita nak dikumpulkan bersama dengan Nabi SAW. Tak kira lah siapa pun kita ni tuan-tuan, tak kira lah kita ni orang baik ke, orang jahat ke, kaki maksiat ke, kaki ibadat ke, selama mana kita mengaku kita ni Muslim, kita ni orang beriman, wajib kena ada kecintaan ni, wajib kena ada keinginan ni. Walaupun nampak muka macam tak sabar kita ni, faham tak? Dengan banyaknya maksiat kita buat, mungkin dengan sebab banyaknya dosa yang kita buat. Tapi tuan-tuan, kena ingat, rahmat keampunan Allah Ta'ala tu luas. Syafaat Nabi SAW menanti kita selama mana kita ni mengasihi, mencintai Nabi SAW. Kadang-kadang tuan-tuan tidak dinafikan, di sana adanya orang yang lemah dalam mencintai Nabi, tapi dia tetap mencintai Nabi SAW. Walaupun banyak dosa dia sedar dosa dia banyak, tapi dia tetap mengharapkan supaya di akhirat nanti dia dikumpulkan bersama dengan Nabi SAW. Siapa tahu mungkin dengan asbab kecintaan dia yang tinggi, yang besar kepada Nabi ni, menjadikan Nabi memberi syafaat kepada dia sehingga dia dapat bersama dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Hal ni sebagaimana kisah yang pernah kita ceritakan sebelum ni, kisah bagaimana seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, ketika mana dia mengerjakan haji, dan dia bertemu di sebelah dia ada seorang pemuda yang daripada awal sehingga akhir tawaf, dia tak baca doa-doa warid daripada Nabi. Dia selawat daripada mula tawaf tu sampai akhir tawaf 7 kali tu, dia selawat sahaja tanpa membaca doa-doa yang warid daripada Nabi. Maka bila mana Sufyan Ats-Tsauri tanya, maka diceritakan perihal bagaimana pernah dia dengan ayah dia ni suatu ketika mana mengerjakan haji, tiba-tiba ayah dia ni tengah duk tawaf tu jatuh rebah lalu mati. Mati situ. Tapi bila dah mati tu, mati masa buat ibadat haji ni biasa je, tetapi yang luar biasa ialah muka ayah dia yang tiba-tiba menghitam. Jadi
Kita dah ceritakan cerita ni sebelum ni, cuma kita flashback balik lah. Jadi diringkaskan, bila mana dia kata meriba kepala ayah dia dan dia memohon keampunan untuk ayah dia selimutkan wajah ayah dia tu dengan kain serban dia. Sehinggalah bila dia dalam duk berzikir, istighfar, mohon keampunan daripada Allah Ta'ala untuk ayah dia, tiba-tiba dia tertidur. Dan dalam tidur tu lah dia didatangi oleh Nabi SAW, yang mana dalam mimpi tu Nabi kata buka kain serban tu, Nabi luruk wajah dia 3 kali, tiba-tiba cerah balik. Dan Nabi beritahu bahawa kenapa ayah dia ni jadi gini. Ayah dia ni adalah seorang yang fasik, banyak buat dosa. Banyak buat dosa-dosa besar. Tetapi ada satu benda yang ayah dia tak pernah tinggal, iaitu selawat. Tuan-tuan, dalam keadaan banyak buat dosa tu, ayah dia tak pernah tinggal selawat kepada Nabi. Maka tuan-tuan, Nabi beritahu bila ayah kamu meninggal, maka dia minta aku beri syafaat, dan sekarang aku datang menunaikan janji aku beri syafaat kepada dia. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita katakan kadang-kadang ada orang dimasuk syurga dengan sebab benda, dengan sebab yang simple. Kadang-kadang bukan dengan sebab amalan dia yang dianggap besar. Rupanya ada satu amalan dia yang dia rasa biasa je, amalan dia tu rasa macam kecil je, tapi hak tu yang menjadikan dia dapat tempat dalam syurga Allah Ta'ala. Maka begitu juga, kita bukanlah berharap ataupun mendorong masyarakat untuk menjadi orang yang biarlah tak beramal pun asalkan kasih kepada Nabi. Bukan begitu. Cumanya jangan kita sekali-kali lupa tentang selawat kita kepada Nabi, dan jangan kita lupa menjadikan matlamat nak bersama dengan Nabi SAW ni sebagai matlamat yang utama dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi sebab itulah, walaupun kita rasa kita tak sabar rasa macam tak sabar nak bersama dengan Nabi, bersama dengan sebab lemahnya iman kita, banyaknya dosa kita, tapi kita kena ingat rahmat keampunan Allah Ta'ala tu maha luas. Jadi teruskan kata berusaha, walaupun mungkin kita ni banyak dosa, kita dah usaha buat ibadat, tapi kata tergelincir juga buat dosa, teruskan bertaubat, terus minta keampunan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha pengampun. Allah Ta'ala ni bersifat At-Tawwab Al-Ghaffar, yang suka kata memberikan keampunan, suka menerima taubat hamba-hamba dia. Allah Ta'ala murka kalau kita ni tuan-tuan dah buat dosa tapi tak bertaubat. Hak tu Allah Ta'ala murka. Jadi Allah Ta'ala ni disebut sifat dia At-Tawwab, yang maha suka menerima taubat hamba-hamba dia. Ghaffar, maha suka memberi keampunan kepada hamba-hamba dia. Maka tuan-tuan, tidak ada lagi Tuhan selain daripada Allah, dan dia satu-satunya Tuhan, dan dia Tuhan yang maha baik. Bila mana hamba-hamba dia melakukan dosa, dia offer keampunan, tapi syarat kena minta keampunan tersebut. Jadi sebenarnya apa lagi yang kita nak tunggu dalam hidup kita ni? Jadi jangan ditangguh-tangguhkan taubat, dan sentiasalah berselawat kepada Nabi dan mohon dengan Allah Ta'ala supaya kita dihimpunkan bersama dengan Nabi SAW dalam syurga Allah Ta'ala nanti. Kemudian disebut dalam hadis yang masyhur bahawa orang yang berpegang pada sunnah Rasulullah SAW, ketika manusia melakukan kerosakan dan terjadi pertikaian di antara penganut-penganut mazhab, maka dia memperolehi pahala dengan 100 pahala syuhada. Demikianlah disebut dalam kitab Syariatul Islam. Jadi tuan-tuan, pahala seorang mati syahid ni besar dah. Apatah lagi kalau dengan pahala 100 orang yang mati syahid. Dan di akhir zaman ni kita kena ingat, sunnah Nabi ni akan dianggap sebagai benda yang gharib, yang pelik. Dulu tuan-tuan, orang pakai jubah serban ni benda normal, benda biasalah. Tapi hari ni orang pakai jubah serban. Cuba kalau pergi bandar pakai jubah serban, maka kalau dok dikatakan tabligh, maka akan dikatakan orang ni pelik ataupun lebah, yang over, macam-macam lah orang kata. Sebab apa? Di akhir zaman ni memang sunnah Nabi ni dianggap pelik. Yang tak dianggap pelik ialah berpakaian dengan tidak mengikut sunnah Nabi. Maka hak tu yang dianggap tidak pelik. Jadi benda ni suatu hakikat yang kita terpaksa terima, akan berlaku di akhir zaman ni. Tetapi orang yang bersungguh dengan sunnah Nabi SAW, dia akan mendapat bahagian yang sangat besar di akhirat nanti, kerana usaha dia nak melaksanakan sunnah Nabi dalam keadaan cabaran orang menganggap sunnah Nabi ni benda yang pelik. Sebenarnya benda tu tak pelik, tapi jadi pelik kerana masyarakat tidak lagi beramal dengan sunnah tersebut. Kalau masyarakat yang beramal dengan sunnah tersebut, cuba kita duduk dalam kelompok orang-orang yang
beramal dengan pakaian sunnah Nabi. Umpama kalau macam kita kata contoh mudah, kalau kita duduk dengan jemaah-jemaah tabligh, umpamanya lah, ni orang-orang yang biasa menjadikan serban dan jubah ni pakaian harian ni. Kalau kita duduk dalam kelompok ni, tak rasa pelik pun. Tapi bila kita duduk dalam kelompok masyarakat umum, pakaian sedemikian akan dianggap pelik. Sebab ni cuma dianggap sebagai pakaian untuk pergi semayang sahaja. Kalau nak pergi sejid, pergi surah, sabarlah nak pakai. Tapi kalau nak pergi jalan, nak pergi benda, pakai gini kau, orang akan pandang pelik selalu. Jadi itu antara cabaran orang yang nak menghidupkan sunnah Nabi SAW di akhir zaman ni. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu man aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kullu 'amalin laysa 'ala sunnati fahuwa ma'siyah. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, semua umat aku masuk syurga kecuali orang yang tidak menginginkannya. Maka sahabat bertanya, siapa orang yang tidak menginginkannya? Lalu jawab Nabi, orang yang mentaatiku masuk syurga. Sedangkan orang yang derhaka kepadaku tidak menginginkan untuk masuk ke syurga. Setiap amalan yang tidak berdasarkan sunnahku adalah kemaksiatan, jawab Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain pula Nabi menyebut, setiap umat aku ni akan masuk syurga kecuali illa man aba, kecuali orang yang tak mahu masuk syurga. Rupa-rupanya di kalangan umat Nabi ni ada juga orang yang tak mahu masuk syurga. Tapi tuan-tuan, kalau tanya soalan ni, tanya orang nak masuk syurga ke neraka, tak ada orang jawab nak masuk neraka. Mesti orang akan jawab nak masuk syurga, melainkan orang tu otak fuse dia tu mungkin rosak. Mungkin dia mental dia bermasalah kalau dia kata tak mahu masuk syurga. Tuan-tuan, semua orang ni orang yang kalau benar orang kata akal dia, norma akal dia ni, mesti dia nak masuk syurga. Tetapi tuan-tuan, Nabi sebut di kalangan umat aku ni ada orang, semua orang akan masuk syurga kecuali orang yang tak mahu. Maknanya di kalangan umat Nabi ni adanya orang yang tak mahu masuk syurga. Dah hok guana hok tak mahu masuk syurga ni. Tu maksud dia. Maka jawab Nabi bila sahabat bertanya, qalu man aba? Maka sahabat tanya, siapa hok tak mahu tu? Syurga ni dengan segala macam nikmat, ada juga orang tak mahu masuk. Maka jawab Nabi, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, dia masuk syurga. Dan siapa yang menerhaka kepada aku, maka dia tak masuk syurga lah. Maka dia masuk, dia telah engkar, dia tak masuk syurga. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni, suatu benda yang kita kena ambil kefahaman ialah kita kaitkan balik dengan perbincangan awal kita dalam tajuk ni. Setiap dakwaan diperlukan bukti. Orang yang mendakwa dia cintakan syurga, maka dia kena buktikan. Kena datangkan bukti, kena beriman kepada Allah, kena beriman kepada Rasul, mentaati Allah dan Rasul, ikut ajaran Islam, dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Hak ni yang disebut sebagai orang yang soleh, iaitu orang yang melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Maka kalau seseorang ni mendakwa dia nak masuk syurga, maka dia kena buktikan. Bagaimana pembuktian tersebut? Iaitulah dengan cara dia melaksanakan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Tuan-tuan, beriman kepada Allah ni suatu benda yang kita nak sebutlah, suatu benda yang wajib kita kena jaga betul-betul. Sebab Nabi sebut Rasul Amril Islam, kepala segala urusan adalah Islam. Maksudnya asas diterima setiap amalan kita ialah Islam. Sebab tu bila kita belajar dalam fiqh, dalam bab puasa ke, zakat ke, haji ke, semayang ke, semua benda, setiap perkara-perkara ibadat yang kita nak buat ni, mestilah yang pertama syarat sah ibadat tersebut benda Islam. Maknanya tuan-tuan, orang kafir ni tuan-tuan, walaupun dia puasa 30 hari, tak sah puasa dia, tapi effort usaha dia tu kita hargailah. Kita hari ni tuan-tuan kita tengok, setiap kali Ramadan adanya orang-orang yang bukan Islam, diikut orang Islam berpuasa 30 hari penuh pula tu. Walaupun dia tak masuk Islam, walaupun dia tak sunat, tak apa, tapi dia tetap berpuasa. Walaupun lembek seharian ikut orang puasa, dia tetap berpuasa. Hatta orang Islam pun ada lagi upatan puasa.
dah umur 40-50 tu ada lagi poten puasa. Lepas je bangun pukul 8 pagi siang-siang hari bulan Ramadan, mulai-mulai adanya gulung rokok daun isap. Jadi nak ceritanya ada orang gitu di kalangan orang Islam. Orang kafir ada yang ikut puasa, tapi puasa dia ni tuan-tuan, walaupun cukup 30 hari, tak sah lah puasa dia tu. Faham tak? Sebab benda dah ada Islam. Gitulah. Jadi ala kulli hal terpulanglah dia rasa dia nak mengalami, dia nak merasai suasana bagaimana orang Islam berpuasa tu terserah pada dia. Benda tu bukan paksaan atas dia. Tetapi bagi kita orang Islam ni pula ni tuan-tuan, wajib kita kena memelihara akidah kita. Sebab kita bimbang takut kita ni akidah tak betul. Akidah tak betul, iman kita tak betul. Lalu kita bimbang ibadat yang kita buat ni Tuhan tak terima. Sebab dia dengan sebab masalah keislaman kita. Jadi sebab itulah mempelajari ilmu akidah ni wajib. Fardu ain. Bila sebut fardu ain, dia bukan suatu benda yang boleh orang lain tolong belajar untuk kita. Dia mesti suatu benda yang kita kena buat dengan batang tubuh kita sendiri. Ada benda tuan-tuan boleh beli dengan RM1. Ada benda tak boleh. Rumah boleh beli dengan duit, kereta boleh beli dengan duit, motor boleh beli dengan duit, basikal boleh beli dengan duit. Tapi akhlak, iman, ilmu, akidah, ni semua benda-benda yang kita kena usahakan sendiri. Ada duit berjuta sekalipun tak mampu nak membeli benda-benda ni, melainkan kita kena usaha dapatkan dengan batang tubuh kita sendiri. Jadi kerana itulah di kalangan umat Nabi ni adanya orang-orang yang tak mahu masuk syurga, Nabi kata. Iaitulah orang-orang yang engkar terhadap ajaran-ajaran Islam, tak mahu ikut apa yang Nabi SAW ajar. Jadi orang-orang sedemikianlah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai aba, iaitu orang yang engkar, tak mahu masuk syurga. Kemudian baginda menyebut kullu amalin laisa ala sunnati fahuwa ma'siyah. Setiap amalan yang tidak mengikut sunnahku, tidak berdasarkan sunnahku, maka ianya adalah maksiat. Maksudnya suatu amalan ni bila mana tidak ada dalil yang sama ada qat'i ataupun zanni. Jadi tuan-tuan, suatu amalan ni dia ada yang terdiri daripada dalil-dalil yang berbentuk qat'i. Maknanya nas Al-Quran dengan hadis menyebutkan benda tu secara jelas. Dan ada ibadat-ibadat yang berdiri di atas dalil yang kita sebut sebagai zanni, iaitu dalil itu bersifat umum. Contoh macam pertemuan baru ni kita sebut berkenaan dengan selawat selang antara tarawih. Jadi memanglah kalau kita tengok tidak ada dalil yang khusus yang menyebut kena selawat selang tarawih, tetapi di sana adanya dalil yang umum, iaitu perintah berselawat itu sendiri. Jadi terserah, bukanlah menjadi suatu kewajipan dan dia bukan sebahagian daripada tarawih. Cuma amalan ni adalah untuk nak mengisi ruang waktu selang antara tarawih. Terpulang kalau ada orang nak selawat. Kalau ada orang yang dia rasa dia lebih selesa, rasa nak istighfar, dipersilakan. Nak baca qul huwallah ke, nak baca Baqarah ke, kau pandailah, atas masing-masing. Cuma ala kulli hal kena difahami, setiap amalan-amalan yang dibuat tu dia bukan sebahagian daripada tarawih. Cuma sebagai nak mengisi ruang waktu yang kita selang antara selang-selang tarawih tersebut. Jadi hal ni yang kita sebut sebagai dalil. Ada yang qat'i, ada yang zanni. Benda ni sebenarnya tak perlu diperbalahkan. Cuma kalau ada kefahaman yang silap, bukanlah perlu dibuang terus amalan tu, tapi mesti diperbetulkan kefahaman tu. Kita tuan-tuan kalau bawa kereta, tayar botok, tayar rosak, tayar botok, tayar pecah ke, kita dok buang tayar tu, lepas tu dok pakai dah tayar, kita tukar tayar baru. Faham tak? Bukan kita buang tu tayar, lepas tu dok pakai tayar kayak gini rosak. Bukan, tayar ni dia biasalah wear and tear dok. Benda lama-lama dia punah. Bila punah kita tukar, bukan kita pakai buang dok pakai terus. Jadi begitu kefahaman yang sepatutnya kita kena pelihara. Kerana kita kena ingat, para ulama kita yang menyusung amalan-amalan ni, mereka bukan buat secara sembrono tanpa ada dalil-dalil yang tertentu. Bukan dia reka-reka ikut suka dia, tidak. Melainkan dengan asas kefahaman fiqh yang cukup mendalam, dengan usul fiqhnya, dengan qawaid fiqhnya, dengan ilmu fikihnya, dengan dalil, penguasaan dalil terhadap Al-Quran dan juga hadis, maka tu bukanlah orang kata direka-reka sendiri, tapi
melainkan dengan adanya sandaran-sandaran yang kukuh untuk menjadikan kita ni orang kata tidak kosong daripada beramal. Apa yang Nabi ajar kita buat juga. Apa yang dibawa oleh para ulama kita juga sebenarnya berdasarkan kepada dalil-dalil juga. Cuma nak memahami benda ni, kita orang awam memang tak mampu nak faham. Benda ni kita serah kepada ahli dia, golongan usuli dan sebagainya. Baik. Jadi tu sedikit sebanyaklah yang boleh kita kongsikan. Kita dah dekat nak masuk waktu isyak ni. Jadi mudah-mudahan segala apa disampaikan pada malam ni sama-sama dapat kita ambil manfaat dan kita amalkan. Segala apa yang baik datang daripada Allah Taala, apa yang tersilap dan terkurang tu datang daripada kelemahan dan kesilapan di saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah allazi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.